Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini semua sihat ke? Alhamdulillah. So, musim-musim Covid sekarang ni tak bisa sampai terjejah. Ada. Ada jauh-jauh di kampung ada. Ada. Okey. Baik. So hari ini berapa bulan? 30 dik. Ya? 30, 23, 22, 21, 21. Okey. Okey. So tadi dah kita hari ni semua ada. Sama-sama kita kata. Semua orang. So kita ada 55 kan? Ya. Okey, bagus. Alhamdulillah. Jadi okey baik. Untuk tajuk kita hari ini kita akan mempelajari tajuk berkenaan dengan pemeriksaan peralatan elektrik. Baik. Okey. Dan apa tujuan kita yang kita hari ini? So tujuan kita ada dua tujuan. Okey. Okey, tujuan yang pertama adalah nyatakan, berarti boleh nyatakan maksud semakan lukisan skematik. Lukisan skematik. Yang kedua, berarti boleh terangkan prosedur pemeriksaan perkakasan elektrik. Kesarat? Okey, baik. Okey. Jadi hari ini daripada pelajaran ini, apa yang awak akan dapat adalah awak akan dapat mengenali dan mengetahui apa itu penyelenggaraan. Okey? Dan pemeriksaan peralatan. Nah, ini adalah pengenalan dia. Okey, pengenalan dia yang pertama, pemeriksaan peralatan adalah proses untuk memastikan peralatan itu sendiri dalam keadaan baik. Nah, maksud dia apa? Maksud dia memastikan peralatan itu dalam keadaan baik. Pemeriksaan itu, masuk pemeriksaan itu adalah untuk pastikan kita punya peralatan sentiasa dalam keadaan baik. Okey, faham? Dan yang kedua, pemeriksaan dibuat dengan teliti. Dalam pendawaian ni apa pemeriksaan yang kita buat mestilah teliti. Seterusnya pemeriksaan dibuat dengan semakan lukisan skematik dan beberapa prosedur penyelenggaraan. So, awak kena ikut prosedur penyelenggaraan yang sepatutnya dibuatlah prosedur-prosedur dia. Dan seterusnya, setiap peralatan mestilah diperiksa supaya ianya apa? Ia memenuhi aspek yang ditetapkan. Lebih kurang lah, nama itu sama je. Okey? Baik, bagus fikir. Seterusnya, semakan lukisan skematik satu fasa. Ini lukisan skematik adalah lukisan elektrik yang menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Jalanan kabel, susun atur komponen elektrik, alatan pelindungan komponen elektrik, panduan pembagian litar, dan menunjukkan bekalan utama hingga ke litar pengguna dalam sesuatu fasa. Baik. Apa itu jalanan kabel? Jalanan kabel adalah jalanan yang kita dah buat wiring lah. Okey, macam tadi lepas dah buat pendawaian kan. So, ni ada kita punya lukisan skematik dalam jalanan kabel. Kemudian susun atau komponen elektrik. So, komponen-komponen yang ada dalam sebuah pita skematik tu, awak akan dapat susunan dia, susunan yang betul. Okey? Ya? Ya, bagi cantik, bagi mengikut spesifikasi lah. Okey? Dan seterusnya panduan pembahagian litar. Ini untuk pembahagian litar ni kita punya panduan untuk kita buat pembahagian. Nak bagi litar lampu ataupun litar kuasa.
So, ini adalah contoh lukisan skematik. Okey, daripada sini ini adalah unit penyambung, unit pemotong, dan ini adalah meter kilowatt jam. Dan ini switch utama. Komponen-komponen itu apa? Ini komponen-komponen elektrik ini. Nama-nama ni. Dan untuk susunan kita nak buat agihan. Agihan ini kita buat agihan. 1 liter 6 ampere. 2, 3, 4 liter 12 ampere. Faham? Okey, macam tu. Terus. Okey. Ini kerosakan rukan-rukan lukisan skematik. Ya, apa yang kita boleh detect, apa yang kita boleh kesal daripada lukisan skematik ni, kita dapat kunci-kunci dia adalah liter putus atau short circuit. Kadang-kadang kita tak tahu kan, kalau ada beberapa liter macam kita buat dalam pendawaian, kita tak tahu kan, tiba-tiba tengok mati, lampu mati. Kenapa lah? Mungkin ada punca daripada liter putus atau short circuit. So melalui lukisan skematik itu kita dapat tahu dan kita dapat kenal mana bahagian pendawaian yang putus. Faham? Faham ya? Okey. Seterusnya, overload atau kuasa beban lebih. Maksudnya ini adalah kita dapat tahu punca kuasa beban lebih daripada lukisan skematik itu juga. Okey, andai kata contoh andai kata dalam kata awak buat pendawaian, lepas tu pembahagian overload tadi tu, punca overload tu adalah daripada kat sini. Kuasa yang ditampung oleh MCB 6 ampere ni terlampau banyak. Dia akan jadi overload. Overload. So, overload tu adalah punca beban lebih lah. Seterusnya liter pintas, kebakaran fuse dan kebakaran kabel. Yang tu kita dapat tengok melalui lukisan skematik sebab kita dah tahu susunan komponen yang kita boleh lihat daripada lukisan skematik. Ya, fokus. Okey. Ya, ni. Dan ini adalah kategori kerosakan. Kategori kerosakan yang pertama apa? Kategori cemas. Yang kedua, segera. Yang ketiga, biasa-biasa. Okey, biasa-biasa ah. Okey, seterusnya apa itu kerosakan cemas? Kerosakan bekalan utama yang boleh mengancam keselamatan pengguna. Okey, contoh kata kalau awak buat kalau berlaku kerosakan bekalan utama, bagaimana bekalan utama tu? Biasa awak tahu? Bekalan mana? Bekalan utama tu adalah switchboard ataupun fuse bekalan utama daripada TNB itulah. Itu adalah bekalan utama. Okey. Seterusnya segera itu melibatkan keselamatan dan harta benda pengguna dan keselesaan pengguna yang terjejas. Ni kalau kata kita kena buat penyelenggaraan yang segera lah. Segera tu maksudnya bagi rumah kita kalau macam kita tak selesa, pengguna tu tak selesa, kita kena buat dengan kadar yang segera. Seterusnya kita akan buat dengan kadar biasa. Kadar biasa tidak menjejaskan bekalan utama. Kadar biasa ni contoh macam kerosakan apa yang biasa-biasa? Yang biasa-biasa. Fikri, yang biasa-biasa. Aku sekejap lagi. Itu bagus Fikri. Dan mengakibatkan ketidakselesaan yang minimum. Masuk minimum tu apa? Tidak ada untuk kita dengan selesa. Ya, bagus. Okey, dan ini adalah jenis-jenis kerosakan. Jenis-jenis kerosakan, liter lampu, liter kuasa dan juga pendawaian. Okey, itu liter kuasa. Liter kuasa penggunaan secara maksimal yang mengakibatkan komponen liter soket ada keluar mencair. Dan liter lampu berlaku pemanasan yang melampau pada lubang mengakibatkan terbakar. Okey, dan pendawaian, haiwan berosak yang menjadi penempat kabel berlaku sentuhan terbakar. Apa maksud kat sini? Liter kuasa penggunaan secara maksimal. Contoh ni macam kalau kata dekat bahagian dapur, awak buat satu plug. Kemudian dekat satu plug tu awak tambah pelbagai extension. Macam satu plug asas, lepas tu kat bawah dia tu awak tambah banyak plug, jadi banyak extension. So kat situ sedangkan sudah mendawai plug tu mengikut kadaran dia. Jadi bila awak tambah lebih banyak, dia akan mengakibatkan maksimum lah, penggunaan maksimum lah. Okey, seterusnya liter lampu berlaku pemanasan yang melampau pada lubang mengakibatkan terbakar. Yang ni
Mengikut waktu terbakar ni sebab kalau kereta kita pakai tak tutup 24 jam pakai, tu boleh mengakibatkan kita punya pemanasan. Dan pendawaian. Pendawaian ni biasanya berlaku di rumah-rumah kampung lah, biasanya tak kampung pun. Sebab haiwan rosak macam tikus, macam apa lagi? Tikus, cengkering, boleh lah cengkering. Dan haiwan rosak lah macam yang kalau kita tak ada benda-benda dalam pendawaian lama, lepas tu kalau ada haiwan rosak, so dia akan menggigit. Dia akan menggigit penebat kabel. Lepas tu, bila penebat kabel tu sudah pastilah penebat tu tak ada kan, penebat tu hilang. Jadi lembar dengan lembar bertembung dan bila dia tak bersentuh, maka antara masa dia akan berlaku kerosakan lah. Itu akan berlaku kerosakan short circuit. Baik. Seterusnya, prosedur penyelenggaraan perkakasan elektrik. Okey. Prosedur penyelenggaraan adalah pertama, aktiviti untuk memelihara, menjaga, mengendali dan mengawal selia. Faham tak maksud itu? Faham Okey. Daripada penyelenggaraan ini untuk apa kita memelihara? Untuk kita menjaga, untuk kita memelihara dan juga mengendali. Okey, seterusnya dekat mana? Dekat mana kita buat penyelenggaraan tu? Biasanya dekat bangunan untuk kemudahan dan kelengkapan lah biasanya. Kelengkapan perkhidmatan bangunan dalam sekitaran. Kenapa lambat ni? Sikit dulu Okey, tak apa, masuk. Masuk. Sana. Baik. Okey. Baik. Terusnya memenuhi piawaian. Okey, baik. Okey ini? Baik, okey. Memenuhi piawaian semasa dan selamat digunakan. Itu adalah prosedur penyelenggaraan dia. Okey? Faham Okey, baik. Okey, ini jenis-jenis penyelenggaraan. Untuk apa? Untuk apa kita buat penyelenggaraan? Supaya kita dapat mencegah kerosakan dan juga memperbaiki kerosakan. Okey, ini adalah jenis penyelenggaraan. Mencegah kerosakan itu adalah biasanya mengikut program atau plan perancangan. Mengikut polisi tempoh hayat premis. Dilakukan dengan pemeriksaan berkala. So, yang ni biasanya mencegah kerosakan ni biasanya adalah kerja-kerja maintenance macam dekat mana? Hotel, dekat bangunan-bangunan kerajaan atau bangunan-bangunan yang mereka dah tetapkan jadual dia untuk dia buat penyelenggaraan. Faham Sebab tu dia ada mengikut polisi tempoh hayat premis. So maknanya macam dekat mall-mall tu biasanya awak tengok kan dia ada maintenance dia sendiri. Okey? Lepas tu, memperbaiki kerosakan dilaksanakan berdasarkan laporan kerosakan. Yang ni biasanya freelancer lah yang buat kontraktor luar yang dipanggil untuk dia buat untuk diperbaiki kerosakan ketika rosak. Contoh macam kalau kat rumah awak rosak, awak panggil tukar elektrik lah untuk perbaiki. Lepas tu kerosakan yang ditemui semasa pemeriksaan berkala. Maksud apa kat sini? Kerosakan ditemui semasa pemeriksaan berkala. So, masa dia buat pemeriksaan, tiba-tiba ada kerosakan. Itulah maksud dia. So, dia kena buat penyelenggaraan yang segera lah. Penyelenggaraan selepas berlaku kerosakan. Okey, yang tu kita baiki kerosakan, kita buat penyelenggaraan. Okey? Okey, apa tujuan penyelenggaraan? Selamat dan boleh digunakan. Kedua, mematuhi undang-undang berkanun atau 47 berkala elektrik atau Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Jabatan Bomba dan Suruhanjaya. Semua itulah akta-akta dia. Okey, lepas tu mencegah kerosakan berterusan. Tujuan penyelenggaraan untuk mencegah kerosakan berterusan. Kalau awak panggil orang baiki, lepas tu asyik-asyik rosak je, awak rasa awak nak panggil tak? Lepas tu tak nak kan? So that's why lah kita nak mencegah kerosakan yang berterusan. Itu maksud dia berterusan. Maksud berterusan ni sekali baiki dah okey. Faham? Okey, mendapatkan nilai pasaran maksimum maksimum bagi projek baru. Ini biasanya kontraktor. Kalau awak nak projek maksimum, so itulah tujuan yang kita perlukan. Untuk kita dapat rate nilai tinggi, betul tak? Terusnya
mencapai tahap kebolehgunaan yang diterima. Mencapai tahap kebolehgunaan yang diterima ni maksudnya apa yang kita baiki tu kita boleh perbaiki, kita boleh gunalah. Kalau baiki tapi tak boleh guna, walaupun dia elok tapi tak tahan lama tu tak masuk boleh guna, betul tak? Okey. Okey, ini operasi penyelenggaraan. Operasi penyelenggaraan pertama sekali servis, kemudian pembersihan, kemudian perbaikan, lepas tu penggantian, penyambungan, pengembasuaian dan taraf. Maafkan saya. Okey. Itu saja. Jadi ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada kan? Kalau ada saya tanya boleh? Boleh? Okey. Saya okey. Sebelum nak tanya ya, kalau awak tak tahu apa-apa, saya bagi awak tentang penerangan dulu lah. Boleh? Boleh? Boleh kata boleh. Kau saya masih. Itu dia. Lagi siapa lagi cukup? Ibu lagi. Satu orang. Okey. Ya? Boleh tak? Nanti kan? Risau. Saya nak sudah saya sudah dapat A. Okey. Baik. So, awak baca dulu kata penerangan awak tu. Saya bagi masa dalam masa 5 minit. Lepas tu kalau tak faham, bertanya saya. Kemudian kalau tak faham, tak ada apa-apa soalan, saya akan tanya awak boleh. Okay. Baik. Masa dah lama Jadi nak tanya soalan Boleh. Okey. Boleh awak sebutkan dua jenis penyelenggaraan? Baik. Boleh. Yang pertama penyelenggaraan mencegah dan yang kedua adalah penyelenggaraan membaiki kerosakan. Ya, betul. Bagus. Tahniah. Okey. Okey, baik. Soalan yang kedua Soalan yang kedua. Nyatakan 3 prosedur operasi penyelenggaraan. Saya jawab dia. Boleh. Yang pertama servis, Okey. kedua perbaikan, Terusnya. ketiga penggantian. Baik, itu yang ketiga. Betul. Tahniah. Boleh Boleh. bukan? Okey. Tak apa. Kalau dah wakil orang jawab tu saya yakin awak semua faham lah. Okey. Okey, baik. Jadi saya nak awak buat kertas tugasan. So, berdasarkan kertas tadi, apa lagi yang awak tak faham agak-agak? Apa lagi yang awak tak faham? Faham semua Alhamdulillah. Ya. Apa punca terjadinya overload? Overload. Okey, overload tu berpuncanya disebabkan terlalu banyak bekalan yang kita pakai. Terlalu banyak beban. Okey, andai kata beban yang terlalu banyak kita pakai, dia akan mengakibatkan overload. Punca yang kita dapat tu overload. Jadi overload tu maksudnya terlebih beban. Beban tu terlebih. Jadi sebab tu dia dah sediakan spesifikasi yang sepatutnya dipakai untuk awak buat pendawaian. Lepas ni kalau awak kerja pendawaian, awak kena ingat jangan lebih dan jangan kurang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kurang tu jarang berlaku, tapi boleh berlaku. Dia boleh berlaku apabila kurang kuasa. Maksudnya benda yang kita pakai tak hidup lah. Biasanya contoh kalau kipas, kalau kurang power, dia akan tak hidup. Biasanya kipas tu tak jadi masalah sangat. Yang jadi masalah ni biasanya kita pakai alat-alat elektronik macam peti sejuk, macam oven, perut nasi. Kan ada orang tunggu perut nasi tak masak-masak kan. Dah buka dah, semua Swiss kan, tapi tak masak-masak. Tu masalah dia. Mungkin sama ada dia punya plug terosak, soket terosak ataupun beban tak kuat lah. Okay? Faham? Lagi soalan? Kalau overload tu menyebabkan kebakaran. Overload boleh menyebabkan kebakaran. Tu salah satu yang tu soalan bagus. Soalan bagus. Banyak. Okey, tu soalan bagus sebab kadang-kadang overload ni memang kita tak jangka. Kita tak jangka bila berlaku overload.
Sebab apa? Sebab kemalangan ni kita tak boleh jangka kan? Betul tak? Jadi kalau berlaku sebarang kebakaran, dia akan menyebabkan sparking, percikan api pada sesuatu komponen tu. Bila berlaku sparking ataupun berlaku percikan api, dia akan mengeluarkan satu percikan api yang mengakibatkan komponen tu cair dan terbakar. Apabila pemanasan yang terlalu kuat berlaku dalam sistem elektrik sendiri, dalam pita sendiri. Bila berlaku pemanasan yang kuat, terlalu kuat, dia akan mengakibatkan sparking dan mencair. Lepas mencair itu, dia akan boleh menyebabkan kebakaran. Satu lagi masalah adalah short circuit. Okey, kalau short circuit tu pula, dia biasanya kalau kebakaran disebabkan letak pintas, tu short circuit lah tu. Letak pintas tu biasanya dia akan mencari tempat-tempat yang berlaku ketidakkemasan komponen. Jadi ketidakkemasan komponen yang ada dalam pendawai elektrik sendiri, dia akan menjadikan pintas dan mengakibatkan fatal lah, menyebabkan kemalangan lah. Baik, faham? Okey. Apa lagi soalan? Ada lagi soalan? Ada soalan Baik. Tak ada soalan, saya akan edarkan kertas tugasan. Okey, baik. Dekat kertas tugasan tu, awak boleh periksa, boleh baca pemeriksaan tajuk kertas tugasan adalah tajuk kita lah, pemeriksaan peralatan elektrik. Okey. Dan apa tujuan dia? Kertas tugasan ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelatih tentang pemeriksaan elektrik untuk menjadikan kerja-kerja penegara lebih mantap dan cekap. Okey. Jadi awak boleh jawab soalan kertas tugasan ni berpandukan kertas penerangan tu. Dan dekat kertas penerangan tu dia ada soalan juga, iaitu untuk latihan awak sahaja. Bila-bila masa dia boleh buat sebab kertas penerangan tu sudah bagi kat awak. Jadi kertas ni awak semak, kalau dia ada cukup, beritahu saya kan, dia ada 3 halaman bercetak. Okey, dia ada 3 halaman bercetak. So mana kalau ada kosong, beritahu saya. Dia ada 4. Dia ada section A dan section B. Dia ada section A dan section B. So ada yang cukup? Ada cukup ke tak? Cukup kan? Baik, cukup, alhamdulillah. Jadi saya bagi masa untuk awak menjawab selama 10 minit. Dan lepas tu hantarkan saya lah. Okey? Anda kata tak cukup masa, anda kata tak cukup, awak boleh cukup masa untuk menjawab. Awak boleh hantar lagi saya dekat bagi saya nanti lah. Kumpul tak ikut saya. Okey? Baik. Boleh jawab ya? Sila jawab sekarang. Boleh jawab. Okey. Jadi, ringkasan dia apa? Berdasarkan tugasan tu, apa yang awak belajar, sambil awak buat, saya terangkan sedikit. Okey. Awak akan belajar berkenaan dengan operasi kenegaraan. So, bila awak dah, okey, contoh lukisan skematik, berdasarkan perlukan lukisan skematik. Lepas tu, awak ada apa lagi? Kategori keserokan. Okey. Ni begini keserokan, jemas, segera. Okey. Lepas tu ada prosedur penyelenggaraan kekerasan elektrik. Prosedur penyelenggaraan adalah apa dia? Ingat tak? Okey. Jenis penyelenggaraan. Okey, jenis penyelenggaraan saya dah bagi tahu tadi. Mana nak masuk tu boleh tanya kawan awak dan wujud kertas penerangan ya. Boleh? Boleh.
kita buat penawaian kita kena Oh, ada soalan? Okey, baik. ada je. Baik, apa dia? Kalau sebelum kita buat penawaian, Aha. kita kena buat dulu semenit dulu ke? Ya. Untuk kalau nak penawaian sesuatu penaya, awak kena buat lukisan skematik dulu. Sebab apa? Sebab kan saya dah beritahu tadi, dekat lukisan skematik itu sendiri kita boleh tengok, kita boleh lihat apa yang ada pada penawaian yang kita nak buat. Contoh dia. Nampak? Unit penyambung. So maknanya awak dah tahu perjalanan wire tu macam mana, perjalanan litar tu macam mana. Berapa litar awak nak buat? Macam tu. Itu adalah lukisan skematik punya dia punya tujuan. Melalui lukisan skematik ni juga awak boleh tahu, awak boleh tahu bahawasanya litar awak tu selamat untuk digunakan dan stabil. Faham kan? Ada apa kesalahan? Ya, apa dia? Apa beza dia kan? Apa beza AC dengan DC? Apa beza AC dengan DC? Beza AC dengan DC, AC adalah accurate current. Itu lagi tu, tapi tak apalah saya terangkan pada awak ya. Tak apa. Okey, AC tu adalah accurate current, maksudnya arus pulang alik. Dan DC tu adalah direct current. Senang cerita kalau bahasa kampung kita pakai, kalau AC ni dia ni lah. Dia ada left neutral dan earth. So dia ada arah pusing. Dia ada pusing. Apa dia? AC lah. AC. Plug dia. Lepas tu kalau DC pula bateri. Bateri macam kereta DC dah tu. Jadi yang kereta pun saya cik dalam kunci hitam. Ya, DC yang kunci hitam bagi nampak tu. Betul. Yang tu. Bateri kucing. Bateri kucing yang bateri. Hitam. Tapi dia Yes. tak tahu apa benda yang kata kucing. Dia tak tahu apa benda yang kata kucing. Tak apa, kunci tu datang ke begini tak ada masalah. So, kedudukan satu orang jalankan belum? Dah jawab dah. Kita jawab ya. Sikit. Okey. Saya dulu je. Ya, ada lagi 5 minit. Boleh jawab. Berapa soalan lagi nak tanya? Boleh tanya. Cik. Ya. Berapakah ni ampere current AC yang boleh menyebabkan berlakunya kematian pada tubuh manusia? Berapa miliampere? 0.03. 0.03 miliampere dia. Dia sebab saya ada kawan saya tu kadang-kadang dia salah ni kan. Tak tahu ada kunci. Oh, dia boleh letak elektrik. Lepas tu dia buka sebab dia pakai daripada pipa elektrik tu lah. Dia kata tanya. Mungkin dia tengah tu tak apalah, taklah kuat sangat. Dia buat apa tu? Saya tak tahu dia kita ada sesuatu lah dia. Dia kan. Apa? Bayar satu lah. Kan. Sen. Nanti dia tu akan suruh sendiri. Cakap dia nanti tu suruh sendiri. Jangan risau. Lepas ni tolong hati-hati. Dia cakap dia pasal dia macam tu ya. Okey, masa dah nak tamat ni. Mana-mana yang nak sempat lagi boleh datang. Kalau dah siap boleh datang sini. Buku datang. Oh, masih lama tu. Macam mana bang? Tak ada soalan banyak kan? Cantik. Okey. Baik, saya tengok dulu. Saya nak check semua. Oh, bersih. Alhamdulillah. Okey, saya tengok kita awak tugasan awak ni alhamdulillah semua okey. Semua dah faham lah apa kita belajar hari ni. Jadi, okey. So kalau semua dah faham, sekian sajalah daripada saya untuk tajuk hari ini. Jadi hari ini tajuk yang kita akan belajar kita ni mengasah peralatan elektrik dah habis. Jadi kita akan bagi tajuk minggu depan yang akan datang untuk awak research, untuk awak pengetahuan sikit-sikit supaya awak bersedialah untuk kita belajar pada minggu depan. Boleh? Okey, tajuk minggu depan kita akan belajar penyelenggaraan peralatan elektrik. Ya? Penyelenggaraan peralatan elektrik. Okey. Okey, sekian saja daripada saya. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik. Sama. Cik. Kau mana ni kan? Aduh. Okey. Aku dah tekan. Oh, kita tekan lagi.